Okey, untuk video kali ini sebenarnya RBM ingin berkongsi dengan anda ataupun dalam masa yang sama RBM ingin menjawab pertanyaan yang diajukan kepada RBM berkenaan dengan heater core dan cooling system. Adakah dia dua sistem ataupun dua komponen yang sama ataupun berbeza? Yang sebelum ni mungkin ada RBM dah sentuh dah berkenaan dengan heater ni di dalam video-video RBM di channel ini. So, mungkin kali ni mungkin RBM dapat melanjutkan sedikit penerangan berkenaan dengan heater system ini. So, okey, dekat sini untuk pengetahuan anda, heater core dan juga cooling coil adalah dua benda ataupun dua sistem yang berbeza sama sekali. Okey, cooling coil kebiasaannya adalah untuk aircon kereta kita. Ia disejukkan oleh gas aircon kereta yang dipam daripada kompresor. Tetapi heater pula sebaliknya, heater dipanaskan dengan coolant ataupun air di dalam sistem radiator kereta anda. Tapi kepada negara kita sebenarnya Malaysia ataupun kereta-kereta keluaran daripada Malaysia, kita tak perlu risau. Kebiasaannya kereta kita tak dibekalkan dengan heater system ini. Tapi sebenarnya heater system hanya dibekalkan mungkin kepada kereta-kereta import yang mungkin kita beli kereta tu import daripada luar, yang pengimport bawa masuk ke dalam Malaysia. Kebiasaannya kereta macam tu dia ada heater system ini. Negara kita Malaysia, kita lebih memerlukan aircon daripada heater. No point kita ada heater dalam kereta pun, negara kita panas dan heater tu memang tak akan kita pernah buka. Dan temperature ataupun thermostat dekat aircon tu kebiasaannya kita akan pergi kepada paling maksimum biru, kita tak akan pergi kepada merah. Okey, sebab merah kebiasaannya adalah untuk heater system. Dan mungkin sedikit tips yang abang boleh sampaikan kepada anda, iaitu apabila kereta anda, mungkin kereta anda yang ada heater system ni, so anda perlu fokuskan jika kereta anda mungkin dah telah berumur lebih 5 tahun ke atas dan juga mungkin dah 10 tahun. So, kebarangkalian heater core bocor ini adalah sangat tinggi. Okey, sebab heater adalah tergolong di dalam sistem radiator. Sebab dia memerlukan air ataupun coolant untuk kita nak memanaskan heater tu. Sebab kebiasaannya coolant daripada enjin dia akan hantar sedikit ke dalam heater dan seterusnya dihantar ke dalam radiator untuk disejukkan. Begitulah seterusnya di dalam sistem radiator kereta anda. Sebab itu kita perlu fokuskan ataupun kita perlu cek secara rutin juga heater core ni, sebab kebiasaannya jika heater core bocor ni, dia akan menyebabkan temperature kereta anda tinggi dan juga boleh mengakibatkan enjin kereta anda overheat. Sangat bahaya heater core ni. Banyak juga kes-kes yang kami jumpa berkenaan dengan heater core bocor ni, ataupun pipe-pipe dia bocor sebab dia dah lama, kadang-kadang dia dah reput, bocor tapi tak perasan. Ini juga adalah benda yang bahaya. Orang kata anda kena cek. Jika kereta anda mempunyai sistem heater ni, anda perlu cek. Ada juga di kalangan anda yang mungkin bertanya kepada RBM, so boleh tak kita nak bypass heater sistem ni? Sebenarnya bergantung juga kepada model-model kereta anda. So, jika kereta anda yang tak terlalu complicated ataupun sistem heater core kereta anda mungkin secara mechanical, so kita memang tidak dinafikan kita boleh bypass heater core ni. Kita tak perlu pakai, kita hanya perlu buat bypass di dalam sistem enjin kereta anda sahaja. Okay, tapi kepada kereta-kereta yang mungkin ada, kereta-kereta yang mungkin model-model baru sekarang, dia ada pula function. Kadang-kadang dekat belah driver boleh temperature panas di lain dan sebelah passenger temperature panas di lain. Dia banyak sensor dan juga elektronik di dalam sistem tu. Memang agak sukar sedikit kita nak bypass heater system ni. Sebab kebiasaannya kalau kita bypass heater system ni, kita tak bypass dia punya sistem wiring dia ataupun electrical dia akan mengganggu nanti segala elektronik sistem di dalam kereta anda. So, okey, tapi kepada yang mungkin kebiasaan yang jenis mechanical, okey, no problem, kita boleh tutup lubang di dalam heater tu. So, kita tak perlu menggunakan heater tu, kita hanya menggunakan sistem daripada radiator untuk menyejukkan air di dalam enjin kereta anda. Mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So, jika anda rasa video daripada RBM ini dapat memberi manfaat kepada anda dan juga anda dapat belajar sesuatu yang baru, so anda jangan lupa tekankan button like dan juga anda boleh sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.